وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Kita sambung pengajian kita hari ini tafsir harfiah surah Al-Kahfi. Bermula ayat yang ke-14 yang ibu ayah, insya-Allah. Bermula ayat yang ke-14 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada kalimah warabatna. Okey. Pada kalimah warabatna. Ibu ayah yang dirahmati Allah, warabatna itu datang daripada fi'ilnya rabata. Rabata yarbutu. Rabata mudhari'nya yarbutu. Rabata yarbutu maksudnya apa? Ikat. Maksudnya ikat. Saya pasal dalam kereta ni sempit jadi payah sikit. Maksudnya ikat. Ikat macam mana? Ikat tu maksudnya satulah. Bersatukan. Ibu ayah, kalau ta terbuka begini, hujungnya terbuka, kita panggil apa? Ta apa ibu? Ta yang hujungnya terbuka dan ada dua titik tu. Apa nama ta tu? Marbutah ibu. Ibu Asimah. Maftuhah. Ta tu terbuka ibu. Terbuka maftuhah kan? Okey, maftuhah. Jadi hujungnya dulu terbuka. Kalau hujungnya dulunya kita simpulkan begini, maka apa pula nama ta ni sekarang? Apa nama ta sekarang bila dah simpulkan begini? Baru namanya marbutah ibu. Baru namanya marbutah bila dah simpulkan. Tadi bercantum tak sekarang ni? Bercantum tak kalau maftuhah? Maftuhah tak bercantum. Kalau kita cantumkan nama marbutah. Kenapa? Telah diikat hujungnya. Jadi ada huruf rabata ni ada makna ikat kat situ. Ada makna ikat, ada makna kita satukan dia. Okey. Jadi warabatna, ibu ayah cuba tengok terjemah. Apa dia terjemah warabatna? Apa terjemah warabatna ibu ayah? Tolong kongsikan terjemah warabatna. Dan kami teguhkan. Betul ibu, dan kami teguhkan lagi. Kami kuatkan. Betul ibu. Jadi ibu, antara dua hujung tali, kalau kita nak kuatkan macam mana? Kita ikat lah. Kita ikat jadi kuat kan?
Nampak ada makna teguh, ada makna menguatkan. Jadi ibu, rabatna, kami telah teguhkan hati-hati mereka ni, kami satukan hingga jadi satu hati, hati-hati yang teguh. Teguh bersatu atas kalimah iman, atas kalimah la ilaha illallah. Jelas ibu ayah, insya-Allah. Okey. Warabatna ala, kami teguhkan. Rabatna ala tu terjemah kami teguhkan saja, ala tu tak payah terjemah atas. Ibu ayah, bukan semua kita kena terjemah huruf jar ni. Di sini warabatna ala, sekali itu terjemahnya dan kami telah teguhkan. Sekali tu warabatna tambah ala, terjemahnya kami telah teguhkan. Dan tak perlu terjemah atas. Ya. Okey. Tapi kalau ada terjemah atas boleh tak? Boleh. Kami telah teguhkan ke atas hati-hati mereka, boleh, tak ada salah pun. Cuma kalau tak ada terjemah pun tak apa, tak ada masalah ya. Ala tu. Qulubihim. Apa terjemah qulubihim ibu ayah? Hati-hati mereka. Bukan teguhkan yang lain, teguhkan hati. Mereka ni hanya pemuda-pemuda yang mungkin zahirnya lemah lah dan dipandang rendah, dipandang lekeh oleh orang lain. Tetapi mereka ada hati-hati yang kuat, lebih kuat daripada orang-orang lain yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Mereka dalam keadaan mereka itu bukan orang-orang yang ada kelebihan dan sebagainya, tapi mereka bersatu hati atas kalimah iman, lalu mereka menjadi teguh. Teguh hingga dapat selamatkan iman mereka daripada raja yang zalim, yang bunuh siapa saja yang tak nak beriman dengan Tuhan dia. Allah kisahkan dalam Quran. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekejap ya. Okey. Is, apa terjemah is ketika mana? Is ketika mana? Ibu ayah, biasa kalau kita jumpa is ni dalam Quran, biasanya kalau is perkara tu, kisah tu dah berlaku. Kisah tu pernah berlaku dan diceritakan balik dalam Quran. Itu is. Terjemahnya ketika mana. Maknanya Allah Ta'ala sedang menceritakan kisah yang pernah berlaku dulu dan Allah ulangkan cerita tu dalam Quran. Is ketika mana? Apa yang berlaku? Qamu, mereka telah berdiri. Mereka telah berdiri depan siapa ibu ayah? Berdiri depan raja yang zalim. Mereka telah dipanggil ataupun telah ditangkap dan telah menghadap raja. Siapa nama raja yang zalim tu ibu? Siapa ingat nama raja yang zalim tu? Mula dengan huruf dal, huruf D, huruf dal. Siapa ingat? Itu saya ada bagi itu. Betul, Dikianus Ibu Maryam ya. Raja Dikianus. Raja Dikianus. Is ketika mana qamu, mereka semua berdiri depan Raja Dikianus. Apa yang mereka kata? Faqalu, maka mereka telah kata. Apa yang mereka kata ibu ayah? Rabbuna. Mereka telah kata Rabbuna. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Ibu ayah cuba dengar saya terang ni detail dengan teliti. Biasa kita doa sebut Rabbuna ke Rabbana. Biasanya lah kalau kita doa Rabbuna ke Rabbana. Biasanya. Rabbana kan? Biasanya Rabbana. Ibu ayah, kalau Rabbana, biasanya kalau Rabbana di permulaan ayat, biasanya kalau di permulaan ayat dengan Rabbana, itu ada makna doa. Wahai Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Oh Tuhan kami. Ada makna menyeru pada Allah. Kita panggil tu ada dalam bahasa Arab kata nida. Nida. Okey, cuma di sini huruf ya tu, ya Rabbana tu, ya tu tak disebut. Tapi Rabbana ni kesan pada ya tu dibaca Rabba. Itu masalah nahwu pula. Jadi boleh kalau Rabbana biasanya itu mana doa. Tapi sekarang Rabbana ke Rabbuna? Sekarang Rabbuna. Ada makna di sini Rabbuna bukan makna doa. Tapi di sini Rabbuna dengan makna ayat penyata. Ini ayat penyata. Tuhan kami adalah ... Okey ibu ayah. Raja Dikianus tangkap mereka
dan mereka dihadapkan depan raja yang zalim ni, dan raja menyuruh mereka untuk keluar daripada agama yang mereka sembah, iaitu mentauhidkan Allah, dan mereka kena beribadah ataupun menyembah kepada berhala yang disembah oleh mereka semua, oleh Raja Dikanos dan orang-orang lain. Tapi mereka, ibu ayah, mereka dengan tegas memberikan ayat penyata kepada Raja Dikanos. Wahai Raja Dikanos, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Wahai Raja Dikanos, Tuhan kami bukan berhala-berhala ni. Tuhan kami adalah Tuhan yang cipta langit dan bumi ni. Siapa yang kata ni? Para pemuda yang belia. Para pemuda belia. Yang awal 20-an. Tak sampai 30. Awal 20-an. Fitiah. Fitiah ni baru habis umur remaja. Nak masuk umur pemuda. Fitiah begitu. Dan mereka semua ni bukan kawan baik. Mereka ni Allah temukan. Mereka bukan kawan baik satu kampung. Geng daripada kecil. Bukan. Mereka ni Allah Ta'ala temukan. Masing-masing duk lari daripada lari kerana takut ditangkap oleh raja yang zalim ni. Tapi mereka akhirnya dihadapkan juga. Tapi mereka telah Allah Ta'ala kumpulkan satu tempat. Allah kumpulkan mereka atas dasar iman. Atas dasar iman. Jadi mereka kata, Rabbuna, Tuhan kami. Betul tak ibu ayah? Ada tak wahai ke, ya ke? Tu ayat penyata kan? Tuhan kami ada tak? Tuhan kami adalah ataupun ialah. Tuhan kami adalah ataupun Tuhan kami ialah. Betul tak? Betul tak? Tuhan kami ialah ataupun Tuhan kami adalah. Betul tak ibu? Betul kan? Adalah kan? Nampak? Itu ayat penyata tu. Itu ayat penyata. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu dipanggil mubtada dan khobar. Tuhan kami itu mubtada, belanya khobar. Kan ibu ayah ya? Okey. Jadi ibu ayah faham sekarang Rabbuna yang ada di sini bukan doa. Kalau doa biasa dibaca Rabbana. Rabbuna di sini ayat penyata. Mereka sedang menyatakan kebenaran depan raja yang zalim. Dan mereka tak takut. Mereka takut hanya pada Allah. Okey. Jadi sampai setakat Rabbuna dulu, saya ulang balik. Warabatna, dan kami telah teguhkan. Ibu-ibu faham balik kenapa digunakan Rabatna daripada Rabata yarbutu, maknanya ikat. Bila ikat, benda tu jadi kuat. Okey. Ala qulubihim, apa dia qulubihim? Hati-hati mereka. Is ketika mana? Bila kita gunakan is, maksudnya ada kisah yang berlaku dan sedang diulang balik kisahnya dalam Quran. Qamu, mereka telah berdiri. Berdiri depan raja. Raja Dikanos yang zalim. Faqalu, maka mereka kata dengan penuh keyakinan kepada raja yang zalim. Mereka berkata dalam keadaan mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Rabbuna, Tuhan kami. Dan balance tu kita akan sambung lagi. Pasal apa dalam kitab ni sampai Rabbuna dulu. Rabbuna lepas tu dia syarahkan. Nanti kita sambung seterusnya. Saya baca dia punya tafsiran dulu. Ay sabarnahum ala mukhalafati qaumihim. Warabatna ala qulubihim, maksudnya kami telah berikan mereka kesabaran. Kami telah berikan mereka keteguhan hati untuk menghadapi kaumnya. Untuk menghadapi kaumnya ataupun bersalahan dengan kaumnya. Kaumnya semua berhala, tapi para pemuda yang istimewa ini mereka bersalahan dengan kaumnya. Hati mereka tak terkesan dengan penyembahan berhala kaum mereka. Mereka sembah hanya Allah Ta'ala. Allah kuatkan hati mereka. Wasabatnahum ala aqidatihim, dan kami telah teguhkan mereka atas akidah mereka yang betul. Wa alhamnahum quwwatal azimah, dan kami telah ilhamkan mereka, kami berikan ilham pada mereka satu kejituan hati, satu azimat, satu azam yang sangat kuat. Azam yang sangat kuat untuk sembah Allah Ta'ala, tak nak sembah yang lain. Allah bagi pada mereka. Hatta taraku ma kana alaihi qaumuhum minal aishi ar-raghidi was-sa'adah. Hinggakan mereka sanggup meninggalkan kehidupan kaum mereka yang hidup dalam keadaan mewah, dalam keadaan gembira. Kaum mereka yang tidak mentaati Allah Ta'ala itu, kaum mereka yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu hidup dalam keadaan senang, hidup dalam keadaan mewah, hidup dalam keadaan kalau kita tengok macam senang macam itulah. Tapi mereka sanggup tinggalkan kehidupan begitu semata-mata nak selamatkan iman mereka.
Ha? Wa qalu hina masalu amama malikihim al-jabbar alladhi yud'a Diqyanus. Dan mereka berkata ketika mana dibawa mereka itu di depan raja yang zalim, raja yang jabbar ni kata Kelantan kata gedebeh. Raja yang zalim, raja yang jahat yang dipanggil Diqyanus. Walladhi kana yahussun nasa ala ibadatil asnam wat tawaghith. Dan raja ni sentiasa memberi galakkan kepada dia punya rakyat dia untuk beribadah kepada berhala-berhala dan kepada perkara-perkara yang karut-karut marut ni. Dia minta semua rakyat dia untuk sembah selain daripada Allah Ta'ala. Minta sembah berhala. Okay. Dan dia sangat zalim. Dia sangat zalim. Tak dapat dia bunuh. Wa yad'uhum ilaiha wa ya'muruhum biha. Okay. Wa yad'uhum biha ilaiha. Dan raja itu raja itu mendakwahkan mereka supaya mereka sembah berhala. Bahkan dia perintahkan mereka sembah berhala. Tapi apa yang mereka kata? Rabbuna huwa rabbus samawati wal ard. Mereka kata apa? Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Ada 7 petala langit, wahai Raja Diqyanus. Ada 7 petala langit di atas kita. Dan kita berpijak di bumi. Ini semua milik Allah Ta'ala. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan semua ni. 7 lapis langit, bumi, apa saja di antara keduanya adalah ciptaan Tuhan kami, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Tuhan kepada Raja juga. Tuhan kepada Tuanku juga. Lan nad'uwa ilahan min dunihi mutlaqan. Dalam tafsir sebut ya. Lan nad'uwa. Ibu-ibu yang belajar mustawa 1 dengan saya, apa terjemah lan? Apa terjemah lan? Kita dah kata lan tu menafikan sungguh-sungguh kan? Lan terjemahnya tidak akan. Betul tak terjemah lan tidak akan? Lan nad'uwa. Betul ibu ya? Lan nad'uwa tidak akan, kami tidak akan kan? Nampak? Bukan tidak biasa tapi tidak akan. Nafi sungguh-sungguh. Nafi lil abad. Nafi selama-lamanya tak akan. Okay. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain daripada Allah Ta'ala mutlaqan sama sekali. Izla rabba siwahu. Kerana tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Wala ma'buda ghairuhu. Dan tidak ada yang disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Wa anna alladhi yasna'uhu qawmuhum minas sujudi li asnamihim wazibih laha la yanbaghi illa lillah alladhi khalaqas samawati wal ard. Okey. Maaf ibu ya, saya ni sikit. Dan apa yang kaum dia buat, apa yang kaum mereka buat, apa yang kaum mereka buat? Minas sujudi li asnanihim, iaitu mereka sujud kepada berhala-berhala dan mereka membuat persembelihan selain atas nama Allah. Tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Saya ulang balik ya. Okey. Mereka sujud selain daripada Allah dan mereka buat sembelihan selain daripada kepada Allah. Ini semua tidak patut berlaku. Melainkan kalau nak buat sembelihan hanya untuk Allah Ta'ala yang memiliki segala langit dan bumi ini. Jadi ibu faham macam mana? Wahai Raja Diqyanus, kami semua ni tidak akan sembah kepada apa yang Tuanku ajak kami sembah. Yang Tuanku ajak kami sembah ni adalah benda yang tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, dan dia bukan dia yang ciptakan langit, bukan dia yang ciptakan bumi. Tuhan sebenar adalah Tuhan kami. Tuhan kami, Tuanku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ciptakan langit dan bumi. Ibu-ibu berdasarkan setakat ini, ibu-ibu dengar kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang beberapa orang ni yang berani cakap begini depan raja yang zalim, raja yang bunuh siapa saja yang engkar cakap dia. Ibu rasa dia orang pada pemuda yang biasa-biasa ke yang luar biasa? Ke biarlah biasa lah ustaz cerita macam ni. Ibu rasa macam mana setakat ni? Ibu rasa hebat tak ada orang ni? Ataupun alah biasa-biasa je. Kita orang pun boleh buat. Anak kita orang boleh buat. Jadi ibu
kita nak anak kita jadi macam ni lah ibu ayah. Kita nak anak kita jadi para pemuda yang begini. Berani yakman. Ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Paling kurang lah ibu ayah. Paling kurang anak-anak kita ni, anak-anak kita, anak ibu, cucu ibu, bukan kaleng-kaleng Kak Ziza, masya-Allah. Paling kurang ibu ayah anak kita, cucu kita ni, paling kurang tak dapat jadi macam ni pun, dapat jadi satu orang yang jaga sembahyang diorang. Ketika mana kawan-kawan mereka tak jaga sembahyang, mereka jaga sembahyang jemaah dekat masjid. Di luar PKP lah. PKP ni nak buat macam mana? Allah uji macam tu kan. Paling kurang ibu ayah mereka ni dapat jaga begitu. Dapat jaga sembahyang jemaah 5 waktu ni dekat masjid. Mereka hebat insya-Allah. Ibu ayah dapat pastikan anak-anak ibu ayah dapat inilah bersifat tegas terhadap perkara-perkara yang tertentu, contohnya bab aurat. Mereka takkan buka aurat depan bukan ajnami kalau perempuan lah. Lelaki insya-Allah jaga perempuan ni. Mereka takkan buka aurat walaupun selai rambut walaupun walaupun sini pun mereka takkan tunjukkan kepada bukan ajnami. Contohlah begitu ibu ayah. Contoh begitulah. Ya. Zaman sekarang ni, akhir zaman ni, ujian dia sangat-sangat hebat. Satu ibu ayah ya. Siapa kenal Ustaz Nazrul Nasir? Syekh Nazrul Nasir. Hafizullah Ta'ala dekat Kedah. Siapa yang biasa dengan nama dia? Siapa kenal? Boleh komen. Siapa kenal? Syekh Nazrul Nasir. Ada tak yang kenal? Ke tak kenal? Saya nak bagi tahu Syekh, tak ada yang kenal ke? Kenal, ada kenal tak apalah. Jangan tak ada kenal ibu ayah. Ibu ayah kena kenal ulama-ulama kita ni. Ibu ayah kena kenal ulama kita ibu ayah. Syekh Nazrul Nasir ni muda lagi. Baru 36 tahun umur dia. Tapi ilmu dia masya-Allah tabarakallah. Baru 36 tahun. Dia kat Mesir lama. Tak kenal lagi, nanti saya tunjuk muka dia insya-Allah ya. Nanti ingatkan saya. Syekh Nazrul Nasir ni umur dia baru 36. Ayah dia meninggal awal tahun ni tak silap. Dan dia balik ke Malaysia untuk jaga mak dia dekat Pedu. Pedu, Kedah. Pedu tu dekat mana? Bendang apa ke? Dekat Pedu lah, Pedu. Ya. Kuala Nerang. Kuala Nerang. Dekat Pedu, Kuala Nerang kan. Ibu-ibu ayah, dia buka pondok. Pondok dia hanya ambil 10 orang saja pelajar. Pondok dia hanya ambil 10 orang pelajar saja. Dan syarat masuk pondok tu adalah para pelajar tu tak boleh balik 4 tahun, tak boleh balik. Kena duduk pondok selama 4 tahun, tak boleh balik. Tak boleh ada kontak dengan dunia luar. Pergi sana belajar semata-mata, belajar 4 tahun sampai habis. Tak boleh balik cuti, tak boleh. Belajar sampai habis. Itu syarat dia. Dia nak ambil 10 orang saja. Dan tak ada kontak luar, tak ada Facebook, tak ada apa-apa pun tak ada. Handphone tak ada, semua tak ada. Datang sana belajar je sampai habis. Macam ulama-ulama kita lama di Mekah dulu. Ibu-ibu ayah, kenapa banyak para ulama kita di Mekah dulu yang hebat-hebat? Kerana beginilah. Pergi Mekah tu memang bagi diri untuk belajar, habis baru balik Malaysia, baru balik tanah Melayu. Ketika itu. Nampak ulama-ulama hebat kita. Jadi zaman sekarang ni ibu ayah untuk lahirkan para pemuda hebat begini, antara cara tarbiyah ni macam Ustaz Nazrul buat ni. Bukan saja hebat ilmu dia insya-Allah, hebat akhlaknya, hebat ketahanan diri dia, mental dia hebat. Tapi kalau anak kita kat asrama sikit-sikit, mak habislah Milo, habislah mak gula, habislah mak, iyalah mak datang belikan. Alah manja macam tu ibu ayah, susah nak jadi alim. Susah jadi alim ibu ayah. Susah nak jadi alim. Saya ni pun masa belajar dulu saya bukannya pandai pun. Cuma saya bila abang saya bagi saya duit belanja, abang saya bagi belanja 300 sebulan, tolak RM90, yuran sebulan RM90 kat madrasah. Tolak RM90, madrasah Siftaling masa tu tahun 2000. Belan dia 210. Saya habiskan, saya tinggalkan sikit saja. Saya beli kitab aja. Beli kitab. Belan yang ada tu, kadang-kadang saya nak makan sedap, saya pergi dekat kantin tingkat atas Masjid Siftaling tu. Sekarang dah tukar pada dewan dah. Apa saya buat ni ibu ayah? Saya tengok orang makan sedap kan, saya nak beli tak ada duit. Pasal duit tu saya dah habiskan beli kitab. Apa saya buat? Saya beli ais dalam satu cawan 20 sen ke 10 sen. Satu cawan tu beli ais saja. Saya bayar kat kaunter, bayar ais cawan tu. Saya masuk dalam kantin. Dan kantin tu pula yang datang tu semua orang-orang baik, orang soleh, masya-Allah, yang jaga sembahyang semua kan. Tapi bila diorang minum, ada tak habis air Milo, ada tak habis air teh, ada tak habis air apa-apa.
Saya campur-campur dalam cawan tu, saya minum. Okey je, alhamdulillah, sihat je, tak ada masalah pun. Berkat minum baki minuman orang-orang soleh ni, masya-Allah tabarakallah. Jadi ibu ayah, kalau manja sangat ibu ayah, kalau kita ni belajar manja sangat, anak kita manja sangat, macam nak jadi hebat? Macam saya tak kata saya hebat, saya ni lemah. Banyak kelemahan. Tapi nak beritahu, saya tak manjakan diri lah masa belajar dulu. Tak manjakan diri. Memang saya kata pada abah saya, bila lepas madrasah saya masuk pula tempat lain, saya kata pada abah saya, abah jangan bagi saya duit, saya tak nak duit. Biar saya usaha sendiri. Ada RM10, saya mulakan meniaga burger. Orang lain habis kuliah, saya habis, diorang tidur, saya habis kuliah, saya naik motor, pinjam motor kawan, pergi beli barang-barang. Alhamdulillah okey je, ibu ayah. Jadi ibu ayah, tolong jangan manjakan anak-anak ibu ayah, cucu-cucu ibu ayah. Sikit-sikit minta dapat, minta dapat, minta dapat. Kita belajar surah ni bukan saja. Kita ambil jiwa pada pemuda Ashabul Kahfi ni. Okey, teruskan. Dalam tafsir ya, waqad a'lanu fil jumlatil ula, mereka telah sebutkan dalam ayat pertama tadi, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Mereka sedang mengesakan Allah Ta'ala. Mereka sedang menyatakan keesaan kepada Allah Ta'ala kepada raja yang zalim tadi. Okey. Wazalika yuqirru bihi abdatal asnam. Okey. Jadi ini saya tak faham maksudnya. Wazalika yuqirru bihi abdatal asnam. Maksudnya mereka telah mengikrarkan mereka tidak akan menyembah berhala. Mereka ikrar mereka tak akan sembah berhala kerana mereka kata Tuhan kami adalah langit dan bumi. Itu satu ikrar mereka bahawasanya mereka tak akan sembah berhala. Mereka tak akan sembah berhala depan raja yang zalim tadi. Mereka tak akan sembah berhala. Wa fil jumlati tsaniyah lan nad'u min dunihi ilaha. Dan ayat kedua adalah ayat sama dah. Maksudnya dalam frasa yang kedua mereka kata lan nad'u. Ibu ayah kita dah belajar lan ini nafi sungguh-sungguh, nafi takkid, nafi sungguh-sungguh. Nafi lil abad, nafi untuk selama-lama. Jadi mereka kata lan nad'u. Kami tidak akan doa, kami tidak akan seru, kami tidak akan menyeru min dunihi daripada Allah, selain daripada Allah, ilaha, satu Tuhan lain pun. Ibu ayah, kalimah ilaha ni didatangkan dengan tanwin. Kalimah ilaha didatangkan dengan tanwin maksudnya umum. Maksudnya mana-mana apa saja yang disebut sebagai Tuhan, yang dianggap sebagai Tuhan, apa sahaja kami takkan sembah. Kami takkan doa, kami takkan seru. Kami hanya seru Allah Ta'ala saja. Nampak tak ibu ayah hebat iman mereka ni, masya-Allah tabarakallah. Ini dipanggil tauhid rububiyah. Maksudnya mereka mengesakan Allah Ta'ala dari segi dia cipta dan dia yang pelihara. Jadi kami takkan minta tolong selain daripada Allah. Kami hanya minta pada Allah Ta'ala saja. Wazalika ma yanfihi abdatal asnam. Jadi bila mereka kata mereka tak akan minta, tak akan doa selain daripada Allah, ini menafikan mereka, maksudnya mereka tak akan sembah berhala. Mereka tak akan sembah berhala, mereka tak akan sembah tok pekong, tak akan sembah benda-benda yang orang lain syirikkan. Bidalili ma hakal Quran. Okey. Pasal apa dalilnya ibu ayah? Dalilnya Quran sebut dalam surah Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya mereka, sekiranya kita tanya pada orang-orang kafir ni, terutama pada zaman dululah. Man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit-langit, wal arda dan bumi. Kalau kita tanya mereka, hatta pada zaman Dikianos ni, siapa cipta langit dan bumi? Mereka semua akan kata Allah. Tapi dalam masa yang sama, ibu ayah, mereka kata Tuhan lain pun ada kuasa juga. Yang lain pun Tuhan juga. Allah Ta'ala memang Tuhan. Tapi yang lain pun Tuhan juga. Itu yang kita tak nak tu. Pasal apa dulu, maaf ibu ayah, dulu di Malaysia ni ada pihak-pihak tertentu yang memperjuangkan kalimah Allah
saya cakap ni bukan politik ya, saya cakap ni cakap benda yang perlu kita tahu. Kalimah Allah ni boleh diguna oleh semua agama. Pasal mereka pun kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Memanglah mereka kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Quran pun beritahu. Tapi mereka kata yang lain pun Tuhan. Kita kata Allah Ta'ala Tuhan, wala syarikalah, tidak ada syarik, tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi mereka kata Allah Ta'ala Tuhan, tapi mereka mensyirikkan Allah Ta'ala dengan yang lain. Berhala pun mereka sembah. Tok Pekong pun mereka sembah. Allah Ta'ala pun mereka sembah. Lata mereka sembah. Uzza mereka sembah. Mana mereka sembah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni mentauhidkan Allah wahdahu. Esanya Allah Taala la syarikalah, tidak ada sebarang syirik, sekutu bagi Allah. Apa makna sekutu? Perkongsian. Ibu-ibu kenapa dia panggil syarikat dalam bahasa Melayu? Syarikat. Ambil daripada bahasa Arab, syarikah, perkongsian. Ibu faham tak kenapa nama syarikat sekarang ni? Kerana adanya perkongsian di situ. Jelas ibu ayah semua insya-Allah. Jadi bila kata lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan seru selain daripada Allah Taala ilaha, walaupun satu Tuhan, maknanya mereka sedang mentauhidkan Allah Taala dan tak akan sembah apa saja selain daripada Allah. Okey. Habis ibu ayah ya. Okey. Kemudian apa mereka kata dalam ayat lain? Ma na'muduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka bagi sebab kenapa mereka sembah selain daripada Allah. Mereka kata tidaklah kami sembah mereka, yakni berhala-berhala itu selain daripada Allah, illa kecuali liyuqarribuna, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, perantara. Semua tok pekong ni, semua berhala-berhala ni perantara antara kami dengan Allah. Bukan kami tak sembah Allah, kami sembah Allah, kata mereka lah. Kami sembah Allah, tapi ini perantara antara kami dengan Allah. Boleh buat insya-Allah ya. Okey. Jadi berhala-berhala ni semua tidak dibenarkan kerana ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qawluhu lan linafi ta'bid. Masih lagi tafsir. Dan mereka berkata dalam ayat ni Allah nukilkan lan. Lan itu untuk penafian selama-lama. Ai la yaqa'u minna hadza abadan. Kami tidak akan sembah selama-lamanya. Lianna law fa'alna zalika lakana batilan. Kerana kalau kami buat demikian, kalau kami sembah selain daripada Allah, itu perkara batil. Lihadza 'allalu i'tiqadahum biqaulihim. Oleh kerana itu ibu ayah, mereka telah sebabkan, mereka telah bagi sebab. Bagi sebab kerana apa mereka tak nak sembah selain daripada Allah. Mereka kata apa? Laqad qulna idzan syatata. Laqad qulna. Ibu ayah. Kita ulang kaji ni. Qulna ibu ayah daripada apa? Fi'il madhinya. Fi'il apa ni? Madhinya macam mana? Qala kan? Okey, sekejap ya. Saya tulis sekejap. Tak keluar pula dia punya whiteboard ni. Baru keluar. Qala mudhari'nya yaqulu. Qala yaqulu. Ibu-ibu, ni. Kita belajar pasal fa'al hari tu kan. Satu lagi ada apa? Qala yaqulu, berkata. Satu lagi apa? Ulang kaji balik. Satu lagi apa? Qala apa? Ibu, tulis. Satu lagi kita ada apa? Qala. Ibu Asimah tak tepat dan tak ikut soalan saya. Jawapan ni saya minta yaqilu. Qala yaqilu. Bukan saya minta terjemah ibu. Saya minta macam mana? Qala apa? Qala yaqilu. Okey, sekarang ni baru ibu bagi maksud. Apa dia qala yaqilu? Apa maknanya? Tidur sekejap pun tak tepat ibu. Ibu Asimah, tidur sekejap pun tak tepat. Tak sempurna jawapan ibu Asimah. Cuba siapa-siapa ibu Asimah ulang balik ke? Qailullah tu dia punya istilah ibu, masdarnya. Saya nak dalam makna Melayu. Qailullah tu Arab. Apa makna Melayunya ibu? Betul dah, tepat dah tu. Tapi nak terjemah Melayu dia. Okey ibu, macam mana ibu? Saya cakap slow sikit. Macam kelang kabut pula ya. Okay. Qailulah maknanya tidur sekejap di waktu tengah hari.
Betul Ibu Saidah. Tidur sekejap di waktu tengah hari. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh ya? Jadi sekarang ni qala yaqulu. Kalau qala yaqulu, ibu-ibu ayah dengar saya tasrifkan. Okay, saya cakap slow-slow sikit. Tadi mungkin laju macam machine gun. Okay. Sekarang ni saya cakap slow sikit. Okay. Jadi ibu, tengok saya tasrifkan qala yaqulu. Qala saja. Dengar ya. Kotak pertama qala, kotak kedua qala, kotak ketiga qalu, kotak keempat qalat, kotak kelima qalata, kotak keenam jadi qul, qaf lam, qulna begitu. Qulna. Beza dengan qala makna tidur. Kalau qala yang makna tidur sekejap di waktu tengah hari, qailulah tu akan jadi qilna, qaf baris bawah. Qilna. Boleh beza tak ibu? Kalau qala tu, qala memberi makna bercakap, bila fi'il madhi kotak ke-6 jadi qulna. Tapi kalau dia daripada qala yaqilu yang memberi makna tidur sekejap di waktu tengah hari ataupun qailulah, bila kotak yang ke-6 ia akan jadi qilna, qaf baris bawah. Qilna. Jelas tak ibu? Jelas tak sekarang? Kalau tidur, kalau bercakap qulna dengan baris depan. Kalau tidur tengah hari sekejap qilna. Jelas tak? Jelas ya? Okey. Jadi sampai habislah. Qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Yang sekarang ni. Qulna. Okey. Jadi ibu ayah, qulna fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Qulna fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Madhi. Ibu ayah cuba buka mustawa 2, nota depan sekali. Ibu ayah buka mustawa 2, nota depan sekali. Siapa dah komen dah ibu? Mustawa 2, nota depan nota pertama, depan sekali. Kalau dah komen dah. Okey. Okey. Ibu ayah, cuba tengok. Kalau fi'il madhi, kalau tengok saya bagi qad fa'ala. Qad masuk pada fi'il madhi, fa'ala. Apa terjemahnya ibu? Qad masuk pada fa'ala fi'il madhi, apa terjemahnya? Yang saya bagi dalam nota. Tulis yang warna merah aja, warna merah aja. Apa dia tu? Apa terjemah? Qad fa'ala, sesungguhnya. Sesungguhnya. Jadi kalau qad masuk pada fi'il madhi, terjemahnya sesungguhnya. Terjemahnya ada menguatkan ayat, menguatkan makna dalam ayat tu. Okey. Jadi ibu, qad, saya ulang, qad bila masuk pada fi'il madhi dia akan menguatkan makna. Ini bukan qad sahaja, sebelum qad pun ada lam. Apa nama lam tu ibu? Laqad. Apa nama lam pada laqad? Apa nama lam tu? Lam taukid, betul ke Asliza? Lam taukid. Maka sekarang ni dah ada berapa penegasan? 2 penegasan. Pertama, lam memberi makna tegas dan qad yang masuk pada fi'il madhi memberi makna tegas. Ada berapa penegasan? 2 penegasan. Jadi ibu ayah, laqad qulna di sini ada 2 penegasan pada lam dan pada qad. Kalau saya terjemah, saya akan terjemahkan dan sungguh benar-benar kami mengatakan itu. Okey. Apa terjemah laqad qulna ibu ayah punya? Apa terjemah laqad qulna dalam Quran ibu ayah? Boleh tolong kongsikan? Dan bagus Ibu Mariam. Sungguh benar-benar cantiklah Ibu Mariam punya terjemah. Sungguh benar-benar. Ibu Mariam punya terjemah tu dah cantik sangat dah. Sungguh benar-benar.
Sungguh tu pada lam, benar-benar tu pada qad. Okey. Ibu Maryam ambil daripada Quran terjemah ibu kan? Betul kan Ibu Maryam? Ke Ibu Maryam ulang apa yang saya cakap? Okey, dari Quran terjemah ya. Alhamdulillah. Saya tak pegang Quran terjemahnya, saya terjemahkan ikut harfiah. Kak Azliza, benar sungguh bagus pun boleh juga. Benar sungguh pun boleh. Kalau Ibu Zubidah, tentu kami, itu tentu satu saja Ibu. Tentu baru satu penegasan. Boleh betul tapi tak tepat. Dia betul tapi kurang tepat. Macam tu. Boleh boyah ya, insyaAllah. Okey, Ibu Ayah, saya teruskan. Okay. Laqad qulna izan. Izan. Apa demikian itu? Apa maksud izan? Izan maksudnya demikian itu. Oleh yang demikian itu. Maksudnya dia yang demikian itu, kalaulah kami sembah berhala juga. Laqad qulna, sesungguhnya apa ni? Sesungguhnya benar-benar ataupun benar sesungguhnya kami telah memperkatakan izan kalau macam tu syatata. Apa ni syatata? Maksudnya benda batil. Maknanya kalau kami cakap juga macam tu, kalau kami cakap juga ada Tuhan selain daripada Allah, kalau kami cakap juga berhala ini pun Tuhan, kalau kami cakap macam tu, kalau macam tu, syatata, itu adalah perkataan yang batil, perkataan yang sesat. Kami takkan cakap benda macam tu. Ibu Ayah boleh bayangkan tak? Para pemuda ni, depan raja yang zalim, yang bila-bila masa dia boleh bunuh dia orang, tiba-tiba dia orang kata, kami takkan sembah Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Wahai raja, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Bukan yang tuanku minta kami sembah ni. Lan nad'uwa, kami takkan doa, kami takkan doa, kami takkan mohon min dunihi ilaha, selain daripada Allah Ta'ala tu walaupun satu Tuhan. Wahai raja, kami takkan doa, kami takkan minta selain daripada Allah Ta'ala walaupun satu Tuhan lain. Kami takkan minta, kami takkan doa, kami takkan seru. Laqad qulna, demi sesungguhnya ataupun sesungguhnya benar-benar, qulna, kami mengatakan izan kalau macam tu lah, kalau macam tu maksudnya kalau kami cakap juga yang tuanku suruh tu, kami sesungguhnya benar-benar mengatakan perkara yang syatata, yang batil. Syatata tu batil. Yang batil. Kami takkan cakap benda tu. Wahai raja, buatlah apa saja pun. Kami takkan cakap. Iman kami teguh. Boleh Ibu Ayah semua? Nampak kan kekuatan jiwa pada pemuda Ashabul Kahfi. Okey. Laqad qulna batilan wa kizban wa buhtanan. Kami kalau cakap macam tu juga, kami apa pada bau busuk ni dekat kawasan ni. Kami cakap benda-benda batil, benda-benda dusta dan perkara yang dosa besar. Wasyatat fil lughati mujawazatul haddi. Apa dia makna syatata ni Bu Ayah? Syatat ni maksudnya melampaui batas. Tuhan dah bagi kami petunjuk, Tuhan dah bagi kami sekian, tiba-tiba kami melampaui batas pula. Tak naklah macam tu kan, Ibu Ayah. Wal bu'du anil haq, dan jauh daripada kebenaran. Wal makna laqad qulna idzan qawlan syatata. Maknanya kami telah mengatakan perkataan yang batil kalau kami ikut juga cakap tuanku di Kianos. Wa hadza yadullu ala annahum du'u li ibadatil asnam. Ini menunjukkan mereka telah pun didakwah, telah pun diseru untuk beribadah kepada berhala. Wala mahum al-maliku ala tarki ibadatiha, dan raja telah memaki hamun mereka kerana meninggalkan sembahan berhala. Raja telah mencela dan memaki hamun mereka kerana mereka meninggalkan penyembahan berhala. Tapi mereka tak goyah. Boleh ibu-ibu? Okay. Jadi ibu-ibu semua dapat tak faedah daripada ayat 14 ni? Ayat 14 ibu-ibu biasa baca kan surah Kahfi ni? Seminggu sekali mungkin insya-Allah. Kita biasa baca. Tapi hari ni ibu-ibu nampak tak secara harfiahnya? Faham tak setiap kalimah tu? Faham tak apa yang dikehendaki dengan ayat 14 ni? Allah Ta'ala nak sampaikan apa pada kita? Faham tak Ibu Ayah? Ya, Allah Ta'ala nak apa? Allah Ta'ala nak kita ni ambil contoh daripada
hebatnya iman ashabul kahfi. Mereka ni muda belia. Tapi untuk cakap perkara yang hak, perkara yang benar, depan raja yang paling zalim, mereka langsung tak takut. Kenapa? Kerana mereka ada Allah. Mereka ada Allah. Allah Ta'ala yang memelihara mereka. Allah Ta'ala kalau mereka mati pun, mati dalam keadaan taat pada Allah. Jadi ibu-ibu semangat tak baca surah Kahfi, insya-Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu ayah semangatlah baca surah Kahfi, insya-Allah. Okay, boy, setakat ini saja untuk hari ini. InsyaAllah untuk pagi ni lah, insyaAllah. Minta maaf segala kekurangan ibu ayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Ajak sebelum tu saya nak pergi ke Gombak ni. Saya sekarang saya ada kuliah dekat Izzuan Automobile. Dalam dekat dengan restoran Taqwa, ya, dekat Seri Gombak tu. Jadi boy, kalau sesiapa ibu-ibu dari Seri Gombak nak jumpa saya, boleh jumpa kat restoran Taqwa. Mana boleh keluar, lupa pula PKP. Pandai je saya ni duk ajak-ajak pula. Tak apalah ibu. Tapi kalau siapa pergi sana, saya dekat restoran Taqwa. Ya, insya-Allah ya. Lapar tak makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rafidah 3D pun ada ibu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Afwan wa iyyak, sama-sama ibu ayah semua. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
you